Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Intan Fatia binti Kodri. Saya daripada DRM 5, Jabatan Perdagangan. Saya nak interview awak 5 soalan, boleh ke? Boleh, Intan. Boleh awak perkenalkan nama awak, nombor metrik dan juga umur awak berapa? Okay. Nama saya Muhammad Ali bin Syarifudin dan saya berumur 20 tahun dan saya daripada pelajar pemasaran 15 DPR 18 F1012. Okey Alip, soalan pertama yang saya nak tanya, apakah bahasa Melayu menjadi bahasa utama pergaulan di negara Malaysia? Bahasa Melayu merupakan bahasa utama yang digunakan di Malaysia. Bagi saya kerana bahasa Melayu ni adalah bahasa rasmi yang ditetapkan oleh perlembagaan. Okey. Soalan kedua, bagi pandangan Alip lah, apakah cara yang terbaik untuk meningkatkan penggunaan bahasa Melayu? Kerana pada hari ini masih terdapat masyarakat yang tidak pandai berbahasa Melayu. Bagi saya, cara nak memupuk ataupun menggunakan bahasa Melayu bagi kalangan masyarakat yang tidak menggunakan bahasa Melayu. Bagi saya, kita masyarakat perlu memainkan peranan dengan mengadakan program, mengadakan aktiviti yang menggunakan bahasa Melayu. Memang pada masa kini kita dapat lihat banyak program di luar sana yang menggunakan bahasa Melayu tetapi tidak menggunakan bahasa Melayu yang rasmi ataupun tidak sopan dan sebagainya. Jadi oleh itu masyarakat perlu menggunakan bahasa yang rasmi, yang sopan, tidak kasar dan boleh difahami oleh semua golongan masyarakat. Okey. Soalan seterusnya, apakah peranan ibu bapa dalam memartabatkan pemahaman dan penggunaan bahasa Malaysia dalam kalangan generasi muda di negara ini? Okay. Peranan ibu bapa dalam memupuk bahasa Melayu dalam kalangan generasi muda. Pada pendapat saya, ibu bapa adalah golongan yang penting, golongan yang ataupun peranan penting dalam memupuk bahasa Melayu ni dalam kalangan remaja ataupun kanak-kanak, orang muda. Okey, sebab apa? Sebab ibu bapa adalah golongan yang sentiasa ada dengan golongan muda ataupun dengan anak-anak mereka. Jadi ibu bapa perlulah melentur buluh daripada rebungnya. Daripada kecil ibu bapa telah ajar anak-anak menggunakan bahasa Melayu ataupun bahasa Malaysia dengan baik, dengan sopan, bertutur dengan sopan, menggunakannya dengan baik. Tidak mencampur adukkan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris, bahasa yang lain. Oleh itu, macam saya cakap tadilah, melentur buluh daripada rebungnya. Dan ibu bapa pun juga perlu memberi contoh yang baik kepada anak. Alright. Okay. Soalan seterusnya, Alip setuju ke kalau macam kita kenakan tindakan kepada orang yang merendahkan atau mempermainkan bahasa Melayu ni? Okay, bagi saya sangat setuju. Sebab apa? Sebab macam saya cakap tadi, bahasa Melayu adalah bahasa rasmi di Malaysia. Jadi kepada yang individu yang merendahkan ataupun menjatuhkan bahasa Melayu itu sendiri, patut dikenakan tindakan. Soalan terakhir, adakah bahasa Melayu boleh mewujudkan perpaduan di negara ini? Adakah bahasa Melayu boleh mewujudkan perpaduan? Ya, saya setuju. Kerana bahasa Melayu adalah bahasa rasmi macam saya cakap tadi. Bahasa Melayu digunakan oleh semua bangsa. Dengan semua bangsa menggunakan bahasa yang sama, dapat memupuk lagi ataupun meningkatkan lagi perpaduan di antara bangsa. Tidak kiralah bangsa Melayu, bangsa Cina, bangsa India. Mereka juga digalakkan digalakkanlah menggunakan bahasa Melayu ni dalam percakapan, perbincangan. Itu perbincangan. Ini dengan ini kita dapat mengelakkan pergaduhan dan sebagainya. Kerana bagi saya bahasa ni adalah penting sebab jika kita ataupun kumpulan yang lain ataupun saya dengan orang lain menggunakan bahasa yang berbeza, dia boleh menyebabkan kita salah faham ataupun penyampaian daripada individu lain tu
apa yang disampaikan kita faham benda lain. Oleh itu bahasa ini adalah bahasa yang perlu digunakan ataupun bahasa Melayu perlu digunakan bagi mengelakkan pergaduhan, persalahfahaman dan sebagainya. Tentulah. Okey, terima kasih Alif atas cadangan yang awak berikan. Okey, itu saja. Okey, sama-sama. Hari ini saya Nur Aina binti Arif dari DRM 5. Kami nak interview Tana mengenai bahasa Melayu. So sebelum tu boleh kenalkan diri? Boleh. Nama saya Kirtana Ana Perempuan Ratnam. Saya dari student Politeknik juga, tapi saya di PR SEM 5. Okey. Okey. Saya tanya soalan Okay, first saya tanya apakah cara yang terbaik untuk meningkatkan penggunaan bahasa Malaysia kerana pada hari ini masih terdapat masyarakat yang tidak pandai berbahasa Malaysia? Cara yang terbaiknya first tu ibu bapa perlu memupuk cara untuk menambah bahasa Melayu kepada pelajar pada anak-anak mereka. Firstnya boleh hantar anak-anak mereka dekat kelas agama ke, atau dalam rumah ibu bapa juga perlu bersedia untuk bercakap dengan anak-anak dalam bahasa Melayu. Okey. Okey, soalan kedua pada Tana, setuju atau tak kita kenakan tindakan pada orang yang mempermainkan bahasa Melayu? Macam dia memperlekehkan bahasa Melayu. Kalau macam mana, mungkin memberi melalui hukuman. Sebab bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan kita. Sebagai rakyat Malaysia, kita perlu mengetahui tentang bahasa Melayu. Kita jangan macam tak boleh tak tahu dalam bahasa Melayu. Kalau tak tahu juga, kita kita bersedia untuk inisiatif untuk bertanya dekat rakan-rakan Melayu. Okey, soalan ketiga. Adakah bahasa Malaysia ni dia boleh mewujudkan perpaduan di negara ini? Ya, saya setuju sebab kita sebagai rakyat Malaysia, kita hidup dalam masyarakat majmuk. So bahasa Melayu ni antara satu bahasa yang boleh menggerakkan hubungan silaturahim antara masyarakat kaum Melayu dan masyarakat lain. Okey, soalan keempat. Apa peranan ibu bapa dalam memartabatkan pemahaman dan penggunaan bahasa Melayu dalam kalangan generasi muda di negara ni? Kalau contohnya, saya boleh kata ibu bapa saya boleh tak? Kalau contoh ni, sebab saya kaum India, memang masa saya kecil saya tak pandai bercakap bahasa Melayu, tapi ibu bapa saya dia bagi inisiatif, dia orang banyak guna cara yang terbaik untuk bercakap dalam bahasa Melayu. Antara satunya saya libatkan diri saya dalam pertandingan sahaja tentang bahasa Melayu, dan dekat media sosial pun saya try my best untuk nak cakap dalam bahasa Melayu, macam forum. Dalam poli pun saya terlibat di program-program tentang bahasa Melayu. Okey, soalan terakhir. Okey. Mengapa rakyat Malaysia sekarang lebih menggunakan bahasa Inggeris daripada bahasa Melayu? So macam mana kita nak bagi mereka ni mementingkan bahasa Melayu? Okey. Firstnya, sebab bahasa Inggeris adalah bahasa international, so mereka pandai cakap dalam bahasa Inggeris. Kalau Malaysia, sebab kita hidup dalam Malaysia, bahasa Malaysia adalah bahasa kebangsaan kita. Kita sebagai rakyat Malaysia hak untuk bercakap dalam bahasa Melayu. Kalau mementing tu dalam
Kalau contohnya YouTube kan, kalau YouTube, kalau yes. pelajar sendiri, pelajar masa kini tak tahu bercakap dalam bahasa Melayu walaupun dia orang pelajar dalam pengajian, institusi pengajian tinggi. Kalau masa lapang tu, pelajar-pelajar boleh tengok YouTube atau mana-mana platform untuk macam guru-guru atau orang yang boleh fasih cakap bahasa Melayu. Mereka orang boleh buat satu video dan upload dekat YouTube untuk pelajar-pelajar masa kini boleh praktis dalam mereka kehidupan seharian. Oh, okey. Itu saja. Terima kasih sebab sudi luangkan masa untuk interview. Okey, itu saja. Terima kasih tau. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Boleh tak awak kenalkan diri sebelum saya bertanyakan soalan? Nama saya Nafal Akira binti Ahmad. Saya pada Jabatan Perdagangan kos marketing. Oh, kos marketing. Saya nak tanya beberapa soalan. Okey. Soalan ni dia berkisahkan bertentang kepentingan bahasa Melayu dalam berkomunikasi. Okey. Soalan first saya nak tanya, apakah cara yang terbaik untuk kita meningkatkan penggunaan bahasa Melayu? Sebab sekarang ni masih terdapat lagi ramai orang yang dia tak pandai ataupun dia tak fasih lagi nak guna bahasa Melayu tu. Apa cara yang terbaik yang boleh Farah ataupun Silah bagi contoh cara yang terbaik? Yang pertama dengan mengadakan macam event ataupun kempen lah untuk menggalakkan rakyat Malaysia ni gunakan bahasa Melayu yang betul. Sebab sekarang ni kan ramai juga orang yang gunakan bahasa Melayu dengan tak betul kan. Sama lagi kat media sosial kan. Jadi dengan ada event dengan kempen yang kita buat ni, boleh kita kategorikan mengikut personality atau kawasan tempat tu lah. Okay, faham. Lepas tu soalan kedua, apa peranan ibu bapa dalam memertabatkan pemahaman dan penggunaan bahasa Melayu dalam kalangan remaja? Dalam apa peranan ibu bapa lah dalam macam nak mendidik anak-anak diorang untuk memertabatkan lagi penggunaan bahasa Melayu. Okey, ibu bapa perlu memainkan peranan seperti macam diorang buat galakkan kepada anak mereka dengan baca-baca buku yang berkisahkan kisah dongeng ke kisah teladan yang orang Melayu memang terkenal. Contohnya macam cerita Pak Pandi ke. Selain tu juga kita ibu bapa ni boleh menggalakkan anak dengan tengok macam filem-filem Melayu klasik punya ke ataupun yang moden ke yang bahasa Melayu dengan betul lah. Kalau tengok cerita-cerita sejarah pun boleh? Ya, asalkan dia menggunakan bahasa Melayu dengan betul. Seterusnya, setuju atau tak pandangan Akilah kalau kita kenakan tindakan terhadap kita macam pihak tertentu kenakan tindakan terhadap orang yang merendahkan atau mempermainkan bahasa Melayu? Apa tak wajar tak kita kenakan tindakan terhadap orang seperti itu? Okey, pada pendapat saya lah, setuju mereka dikenakan tindakan kerana bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan di mana ianya merupakan maruah negara kita. Jadi kita perlu jaga maruah negara kita ni dengan sebaik-baiknya agar tidak dihujat oleh negara lain ataupun pihak lain. Itulah. Kiranya Akilah setujulah kalau pihak tertentu kenakan tindakan. Setuju? Antara tindakan kita boleh buat contohnya macam mana? Contoh dia tindakan yang kita boleh buat dengan
buat tender bayaran ke ataupun dengan tidak bagi cekatan supaya pihak tu tidak memasuki negara kita ke. Itulah. Faham. Okay, seterusnya bahasa Melayu ni dia merupakan identiti negara yang seharusnya kita banggakan dan rakyat Malaysia patut hargai bahasa Melayu ni. Jadi apakah cara yang boleh dilakukan untuk kita meningkatkan lagi rasa cinta terhadap bahasa Melayu ini, ataupun cara untuk kita menggunakan bahasa Melayu dan cara untuk kita mencintai bahasa Melayu. Dengan kita boleh adakan kempen cintai bahasa Malaysia dekat sekolah ke, dekat pejabat ke, dekat tempat-tempat yang boleh kita buat event dengan crowd yang ramai lah. Dan juga kita juga boleh buat event yang bermanfaat, seperti kita bagi diorang reward juga siapa yang masuk tu, macam ada macam hadiah-hadiah lah siapa yang join. Betul? Okay, soalan last. Bahasa Melayu ni dia merupakan bahasa rasmi negara Malaysia. Okay. Bahasa Melayu ni pun juga digunakan untuk kehakiman, untuk pemerintahan, pentadbiran. Okey, kita nak tanya Akilah, kenapa kita tak guna bahasa lain daripada bahasa Melayu untuk jadikan sebagai bahasa rasmi? Contoh bahasa Tamil ke, bahasa Mandarin ke, kenapa kita tak guna bahasa yang lain? Kenapa kita gunakan bahasa Melayu tu? Kita menggunakan bahasa Melayu ni untuk urusan rasmi kerana bahasa Melayu ni kita tahu dia bahasa kebangsaan Malaysia. Jadi bila bahasa Malaysia ni memang kita wajib menggunakan dia untuk urusan rasmi lah. Kita tak boleh lah gunakan bahasa Tamil ke, Mandarin ke, bahasa lain lah untuk urusan rasmi, sebab bahasa Melayu ni memang dah ditetapkan sebagai bahasa kebangsaan Malaysia. Kalau kita macam, kalau kan sekarang macam orang dicampurkan dengan bahasa Inggeris juga, kenapa kita tak jadikan bahasa Inggeris tu sebagai bahasa rasmi negara Malaysia juga? Sebab bahasa Inggeris ni dah macam dia merupakan bahasa dunia dan dia dipergunakan dengan luas, jadi macam tak ada identiti untuk negara kita. Jadi kalau kita guna bahasa Malaysia ni, dia ada identiti kita lah sendiri. Sebab tu kita kena jaga dia supaya tak hilang identiti kita ni. Okey, faham. Itu je Akilah soalan yang saya nak tanya. Okay, terima kasih sebab bantu kita orang untuk jawab interview tentang kepentingan bahasa Melayu dalam komunikasi ini. Terima kasih tau. Okey, sama-sama. Dan selamat malam. Nama saya Usna Daya binti Muhammad Fauzi. Nombor metrik saya 15 TRM 18F 1007. Nama awak? Nama saya Chan Yanyi. Nama kad metrik saya 15 DPR 18F 1009. Okey, hari ini saya akan menemu ramah awak untuk jawab soalan berkaitan dengan kepentingan bahasa Melayu. Okey, jadi saya akan menanyakan soalan yang pertama ya. Okey. Yang pertama, apakah bahasa yang menjadi bahasa utama pergaulan di negara Malaysia? Bagi saya bahasa Melayu lah, kerana bahasa Melayu bahasa identiti negara Malaysia. Okey. Baik, seterusnya adalah adakah bahasa Melayu boleh mewujudkan perpaduan di negara ini? Boleh, kerana dalam bahasa Melayu ni tak kira lah apa kaum ke, bangsa ke, agama ke, semua orang pun guna bahasa Melayu, so komunikasi pun senang. Lepas tu perpaduan pun dapatlah diwujudkan. Okey, baik. Okey, yang ketiga, apakah cara yang terbaik untuk meningkatkan penggunaan bahasa Malaysia kerana pada hari ini masih terdapat masyarakat yang tidak pandai berbahasa Malaysia?
Saya bagi satu contoh lah, yang contoh dalam di televisyen dia boleh meletakkan terjemahan bahasa Melayu. Dalam drama Cina ke drama Tamil ke pun boleh letak terjemahan bahasa Melayu. Oh, okey. Baik. Okay. Yang seterusnya, setuju atau tidak jika dikenakan tindakan kepada orang yang merendahkan atau mempermainkan bahasa Melayu? Setuju, kerana mereka tak hormat bahasa Melayu. Maksudnya mereka tak hormatlah negara Malaysia. Okey, baik. Okey, yang terakhir, bahasa sebagai identiti negara yang seharusnya dibanggakan oleh seluruh rakyat di Malaysia. Apakah cara yang boleh dilakukan untuk menggunakan dan mencintai bahasa Malaysia? Contoh boleh beli buku bahasa Melayu punya cerita buku. Lepas tu boleh bergaul dengan, walaupun kita sama bangsa pun boleh bergaul dengan bahasa Melayu. Lepas tu menyanyi bahasa Melayu punya lagu. Okey, baik. Okey, itu sahaja soalan daripada saya. Terima kasih. Okey, terima kasih. Selamat petang. Nama saya Fung Kapeng. Kad matrik saya 15 TIM 18F1001. Kelas TIM 5A Jabatan Perdagangan. Hari ini bertajuk Kepentingan Bahasa Melayu. Cik boleh kenalkan diri dulu? Boleh. Nama saya Lui Mei Hui dari JP. Kelas saya adalah TPR 5. Nombor kad matrik saya adalah 15 TPR 18F1005. Okay, so kita start kita punya hari ini temu ramah untuk soalan 1. Apakah cara yang terbaik untuk meningkatkan penggunaan bahasa Malaysia kerana pada hari ini masih ada masyarakat yang tidak terpandai berbahasa saya rasa sekolah atau universiti boleh melaksanakan pelbagai aktiviti yang mengampai minat umum dan cintaan orang ramai terhadap keindahan bahasa Malaysia. Contohkan Minggu Bahasa Malaysia. Cara ni sangat baik untuk kalau nak berkesan untuk banyak berbahasa Malaysia. So untuk soalan ketiga, apakah peranan ibu bapa dalam memantapkan pemahaman dan penggunaan bahasa Melayu dalam kalangan generasi muda di negara hari ini? Mainkan peranan yang penting kerana mereka menjadikan satu role model untuk dicontohi kepada anak-anak mereka. Oleh itu, ibu bapa perlu mempelajari dan menguasai bahasa Malaysia dengan baik kepada anak-anak mereka. Ya, ibu bapa dalam mementingkan peranan dalam untuk menguatkan bahasa Melayu itu yang penting sangat. Untuk soalan kelima, adakah bahasa Malaysia boleh mewujudkan perbantuan di negara hari ini? Ada. Kerana kita melaluikan perkongsian satu bahasa, kita boleh dapat berkomunikasi dengan lebih berkesan dalam Malaysia. Okey, untuk soalan ke-6, setuju anda dengan ayat ini? Bahasa Melayu berasa dilemah dan semakin tertinggi. Cik boleh huraikan sikit? Saya setuju. Kerana ini pada zaman sekarang, kalangan masyarakat menganggapkan bahasa Inggeris merupakan bahasa antarabangsa. Sebagai contoh, dalam subjek sains dan matematik, mereka menggunakan bahasa Inggeris. Hal ini memburukkan pandangan masyarakat Melayu terhadap kepentingan bahasa Melayu. Ya, itulah. So, Inggeris dia sekarang memang banyak orang cakap bahasa Inggeris tapi mereka terpinggir untuk bahasa Melayu. Untuk soalan ke-7, bahasa Melayu merupakan bahasa rasmi yang digunakan di dalam situasi rasmi seperti urusan pemerintahan, pentadbiran dan kehakiman. Mengapakah kita tidak menggunakan bahasa lain seperti Mandarin dengan Tamil? Cik, boleh jelaskan? Kerana bahasa Melayu
merupakan bahasa rasmi kan. Ini kerana bahasa rasmi dianggap sebagai lambang serta simbol identiti sebuah negara merdeka. So saya berasa semua bentuk dokumen atau rekod kerajaan, undang-undang dan peraturan serta penulisan semua jenis borang urusan ini resmi adalah di dalam bahasa Melayu. Ya, so untuk next soalan kita akan bahasa Melayu pada zaman Melayu Melaka merupakan satu bahasa rasmi penghantaran untuk perdagangan pada ketingkat itu. Menurut anda, boleh ke bahasa Melayu digunakan semula lagi untuk aktiviti perdagangan di dalam sekarang zaman? Saya berasa boleh menggunakan bahasa Melayu dalam perdagangan kerana saya berasa setiap negara mempunyai bahasa ibundan. Sekiranya mereka perlu bekerja sama dengan kita dalam perniagaan, so mereka perlulah menghormati bahasa ibundan kita dan bertutur dalam bahasa ibundan kita. Untuk soalan yang seterusnya, bahasa sebagai identifier negara yang seharusnya dibangga oleh seluruh rakyat di Malaysia. Apakah cara yang boleh dilakukan untuk menggunakan dan mencintai bahasa Melayu? Pada pendapat saya berasa kawan-kawan boleh berkomunikasi dalam bahasa Melayu di rumah ataupun di sekolah pun boleh, dan juga cara ini menunjukkan minat kita terhadap bahasa Melayu dan sering melibatkan diri kita dalam aktiviti bahasa di rumah. Ini menunjukkan cara yang mematahkan bahasa Melayu. Okey, untuk setakat ni kita sudah habis temu drama hari ini. So terima kasih Cik. Terima kasih.